Assalamualaikum dan selamat pagi. Alright, hari ni cikgu sambung lagi tentang jenis-jenis tindak balas redox. Kita dah pergi kepada tindak balas redox dari segi pemindahan elektron pada satu jarak. Okey, hari ini kita akan pergi kepada tindak balas bagi penukaran ion ferrum 2 kepada ion ferrum 3 dan ion ferrum 3 kepada ion ferrum 2. Okey, so based on your module ya, page 11, muka surat 11, dia ada tunjukkan di situ apa bahan yang kita gunakan. So awak dah pun tahu tentang ejen pengoksidaan dan juga ejen penurunan. Okey, jadi untuk menukarkan, kita nak tukarkan sekarang ni ion ferrum 2+, ferrum 2 kepada ferrum 3+. Jadi kita tahu ion ferrum 2 kepada ferrum 3, nombor pengoksidaan dia 2 kepada 3. Jadi proses ini adalah proses pengoksidaan. Ya. Jelas di situ ya. Awak boleh nampak. Okey. So, jadi kita tahulah bila dia proses pengoksidaan, jadi ion ferrum 2 merupakan ejen penurunan di sini. Ya. Itu pun cikgu dah bagi dah pada bahagian atas tu kan. Ejen penurunan adalah ion ferrum 2+. Okey. So, eksperimen ni sangat simple. Kita ada satu ejen penurunan dan satu lagi ejen pengoksidaan. Okey. Untuk tukar ferrum 2 kepada ferrum 3, so kita gunakan satu ejen penurunan, iaitu yang kita nak tukarkan lah, ion ferrum 2+, dan juga satu lagi ejen pengoksidaan. Okey. Jadi eksperimen ni kalau cikgu akan gunakan, sangat simple, dia tabung uji saja. And then kita masukkan larutan di dalam ni yang mengandungi, yang pertama ion ferrum 2, ion ferrum 2+ ni kita masukkan larutan lah ya, yang mengandungi ion ferrum 2+, iaitu larutan ferrum 2 sulfat ataupun larutan ferrum 2 nitrat pun boleh lah. Yang mana-mana boleh. Larutan ferrum 2 klorida pun boleh juga. Jangan larutan ferrum 2 karbonat je, tak boleh lah. Itu sebab itu garam tak larut kan. So masukkan. Biasanya kalau dah guna tabung uji, kita guna masuk 2 cm ke sehingga 5 cm lah. Itu paling banyak. Okay. And then kita masukkan pula kita punya air klorin. Yang ini merupakan ejen pengoksidaan kita. Ya, ejen pengoksidaan, atau biasa kita guna air bromin, atau kita boleh guna larutan kalium manganat 7, atau kita boleh guna larutan kalium dikromat. Okey, so ada 4 larutan yang kita boleh guna di dalam ni. Tapi cikgu suka guna air klorin ataupun air bromin sebab dia punya persamaan setengah dia lebih mudah. Okey, berbanding dengan kalium manganat dan juga kalium dikromat, dia punya persamaan setengah dia panjang. Jadi awak akan ada masalah nanti bila awak nak buat dia punya persamaan setengah. Okey. Jadi, apa yang kita buat di sini adalah first kali, apa yang awak perlu tahu adalah apa yang berlaku pada kita punya, kalau masih confuse kat sini kan, kita buat sama je, derma, no, terima, PT. Tulis je kat sini ya. Derma, no, terima, PT. Iaitu, siapa yang mengalami proses penurunan, turun. Mengalami proses penurunan, dia merupakan ejen pengoksidaan. So ejen pengoksidaan kita klorin. Kita ambil ni dululah. Siapa yang mengalami, cikgu tukar pen pula. Siapa yang mengalami proses pengoksidaan, dia merupakan ejen penurunan, iaitu ferrum 2. Apa dia buat? Dia derma elektron. So kita buat persamaan setengah dulu. Persamaan setengah. Okey, persamaan setengah di sini adalah kalau dia ada terminal dia negatif lah, tapi di sini tak ada terminal lah. Ya. Okey, persamaan setengah ferrum 2+ jadi ferrum 3+. Dia buat apa? Dia derma. So bila derma di sebelah kanan. Jadi 3 tolak 2 jadi 1 elektron di sini. Okey, so pemerhatian kita. Pemerhatian apa yang berlaku di sini? Kita punya apa? Warna lah. Ferrum 2, warna larutan tu daripada hijau menjadi perang. Okey, ni simple, kita dah tahu dah.
Okey, kemudian air klorin pula pun sama juga. Air klorin so bermula dengan Cl2 berakhir dengan klorida. Okey, so klorida di sini 2, sini letaklah 2. Okey, dia buat apa? Dia terima elektron, jadi tambah dengan 2 kali 2 kali 1 jadi 2 elektron. Dia terima elektron di situ. So, itu persamaan setengah dia. Pemerhatian. Pemerhatian. Pada awal dia air klorin yang masuk tadi warna dia hijau kekuningan kan? Hijau kekuningan menjadi Allahuakbar. Menjadi tidak berwarna. Ya, warna dia akan berubahlah. Dia tidak berwarna. Okey, so itu dua yang awak perlu tahu. Lagi ejen penurunan apa? Ejen penurunan, inilah dia ejen penurunan kita. Ya, ini ejen penurunan. Yang ni pula air klorin adalah ejen pengoksidaan. Perubahan nombor pengoksidaan. Ferrum. Ferrum perubahan senang je. Positif 2 kepada positif 3. Klorin pula. Klorin daripada kosong, nombor pengoksidaan dia berubah menjadi negatif 1. Okey. Ujian. Satu lagi ujian. Ya. Ujian. Kalau ujian untuk air klorin, ujian untuk klorida, biasa kita guna apa? Tengok balik dalam buku ya. Ni ada ujian untuk klorida. Kalau untuk ujian untuk klorida, kita guna kertas. Tak boleh kertas 5, tak boleh. Sorry ya, cikgu pun agak skeptical. Ada confused dengan beberapa. Kalau air bromin, kalau bromida, klorida, bromida. Kita test dengan dia adalah asid ke? Bukan. Dia adalah garam. Okey, nanti tak apa, cikgu tengok balik yang ni tapi yang cikgu pasti adalah ferrum 3 lah. Ferrum 3+, bagaimana kita nak uji dia adalah dengan menggunakan larutan natrium hidroksida dimasukkan sehingga berlebihan. So, you dapat mendakan perang terbentuk. Okey. So, itu untuk kita punya hasil yang berlaku. Okey, itu untuk ion ferrum 2 kepada ion ferrum 3. Kita pergi pula kepada ferrum 3 kepada ferrum 2. Okey, kalau ferrum 3 kepada ferrum 2, okey. Ferrum 3 kepada ferrum 2 pula, kita gunakan larutan. Tadi kalau larutan ferrum 2 sulfat, yang ni larutan ferrum 3 lah. Ferrum 3 sulfat. Atau ferrum 3 klorida ataupun ferrum 3 padam. Mana padam? Okey. Ataupun ferrum 3 klorida, sulfat ataupun nitrat. Boleh. Tiga-tiga boleh. And then kita gunakan ejen penurunan kita. Ferrum 3 ni dia akan ubah jadi ferrum 3 kepada ferrum 2. Ya. Nombor pengoksidaan menurun. Jadi ni proses penurunan lah. Ya, bila dia proses penurunan, ferrum 3 adalah ejen pengoksidaan. Okey, ferrum 3 adalah ejen pengoksidaan. Okey, bagi kita guna ejen penurunan kita. Ejen penurunan ada beberapa lah boleh guna. Boleh guna larutan kalium iodida, larutan kalium klorida, larutan kalium bromida, ya, boleh guna tu. Atau yang paling senang, kita guna kepingan logam yang reaktif, ya. Kalau yang cikgu sebut sebelum ni lah, ada di atas ni. Mana dia? Ni dia. Logam ni. Kita boleh guna logam magnesium, zinc ataupun aluminium. Okey, cikgu akan guna logam zinc. So, larutan yang cikgu sebut tadi pun boleh masuk juga. Boleh, tak ada masalah. So, kita gunakan zinc. Okey, sebagai kita punya ejen penurunan. Okey, derma no terima PT.
Ejen penurunan mengalami proses pengoksidaan. Jadi zinc mengalami pengoksidaan, zinc menjadi zinc 2+. Proses pengoksidaan, jadi dia buat apa? Dia derma elektron, derma sebelah kanan 2E. Okey. So kemudian ini persamaan setengah yang berlaku. And then di sebelah sini pula persamaan setengah dia ferrum 3+. Ini proses penurunan ya, Fe 2+. Jadi proses penurunan dia terima elektron, jadi tambah dengan 1 elektron di sini. Okey. So kita dapatlah proses penurunan kita di mana ferrum 3 bertukar menjadi ferrum 3+ bertukar menjadi ferrum 2+. Okey, pemerhatian kita. Kalau nak tengok pemerhatian, zinc kepada ion zinc, kita katalah kepingan ataupun logam, kita kata logam zinc menipis. Boleh ya? Kepingan logam zinc menipis sebab dia jadi ion. Pun boleh juga. Okey, kemudian tu pemerhatian kita. Kemudian yang di sebelah sini, warna larutan tu lah. Larutan yang berwarna apa tadi? Warna ferrum 3 warna perang kan? Warna perang bertukar kepada warna hijau. Kebetulan juga pakai pen hijau ni. Ferrum 2 adalah warna hijau. Okey, so kalau yang ini sama jugalah. Zinc, ujian untuk zinc ya. Ujian untuk hasil kepingan zinc. Zinc tak ada ujian masa cikgu. Zinc lah, kita tahulah itu zinc. Boleh uji zinc dengan menggunakan larutan garam. Ini pun memang larutan garam. Ya. So ujian untuk hasil. Ujian untuk hasil kita hanya uji. Yang ini kita hanya uji untuk ferrum 2 kepada ferrum 3. Yang di sebelah sini kita uji, yang atas ni kita uji satu je lah. Kita ion klorida kita tak payah uji, kita hanya uji untuk ferrum 3 saja, yang ini saja. Awak akan tulis dalam awak punya modul tu. Okey, yang ini pula, yang di bawah ni pula awak hanya uji untuk ferrum 2 sahajalah. Ferrum 2 sama juga larutan warna apa kita kata? Kita punya apa tadi? Masukkan larutan natrium hidroksida secara berlebihan, kemudian mendakan hijau terbentuk. Okey, so itu kita punya untuk redox, tindak balas redox yang kedua. Okey, so selesai yang itu, kita masuk pula tindak balas redox yang ketiga. Masih lagi lebih kurang sama saja ya sebenarnya. Sama sahaja, iaitu tindak balas mana satu tadi? Tindak balas penyesaran logam. Apa yang berlaku di sini adalah logam disesarkan, suatu logam disesarkan daripada larutan garamnya oleh logam lebih. Aduh akbar. Ini hilang pula dah. Logam yang lebih elektropositif. Yang ni cikgu rasa kita dah belajar dah itu. Ya, di mana okey, cikgu tambahkan satu lagi muka surat. Set page break. Okey, di sini tambah satu lagi muka surat. 2 muka surat tambah. Dia nota ni nanti cikgu akan masukkan dalam you punya ni lah. Tapi dia dah bercampur aduk dah. Awak kena cari sendiri nota-nota ni macam mana nak susun balik. Okey, pen. Okey, penyesaran dia. Logam daripada penyesaran logam ya. Dah hijau pula. Tak apa, sekejap lagi kita tukar pen warna lain. Penyesaran logam daripada larutan garamnya. Oleh siapa? Oleh logam yang lebih elektropositif.
Okey, contoh cikgu ada larutan kuprum 2 sulfat lah. Larutan kuprum 2, kuprum sulfat. And then cikgu tindak balaskan dia dengan logam yang lebih elektropositif, iaitu logam yang berada di atas dia. Contoh cikgu ambil ferrum ataupun cikgu ambil zinc. Okey, cikgu ambil zinc, so cikgu akan dapat zinc akan sesarkan kuprum sebab zinc lebih kaya daripada kuprum. Zinc lebih berada lebih atas daripada kuprum dalam siri elektrokimia. Jadi zinc akan singkirkan kuprum membentuk zinc sulfat dan kuprum akan ditinggalkan kesorangan. So ini adalah kaedah sesaran logam. Okey. So ini salah satu tindak balas redox. Apa yang kita nak tengok dalam tindak balas ni adalah first, tindak balas ni simple juga. Masukkan larutan kuprum 2 sulfat and then masukkan kepingan zinc di dalam dia. Ya. Masukkan kepingan zinc. Okey, first nak kena cari dulu siapa ejen pengoksidaan dan siapa ejen penurunan dulu. Okey. Macam mana nak tahu? Senang je. First, kita tengok zinc awak dah tahu dah, dia sebenarnya adalah ejen penurunan. Awak dah hafal. Kita dah tahu tadi kan, logam yang lebih elektropositif merupakan ejen penurunan. Jadi secara automatik, ion kuprum Cu2+ kita merupakan ejen pengoksidaan. Cikgu ubah color jadi warna merah. Okey, dia merupakan ejen pengoksidaan. Tapi nak lagi jelas, kita tengok di sinilah. Cu+2, ini ion kuprum, yang ini kosong. Jadi nombor pengoksidaan dia berkurang. Jadi dia adalah proses penurunan. Jadi Cu2+ merupakan ejen pengoksidaan. Ejen pengoksidaan. Okey. Zinc pula daripada kosong jadi +2. Jadi dia proses pengoksidaan. Jadi zinc ejen penurunan. Zinc ejen penurunan. Okey, jadi kita buat persamaan setengah dia. Zinc jadi zinc 2+. Jadi dia mengalami proses pengoksidaan sebab dia ejen penurunan. Jadi dia derma elektron tambah 2 elektron di sini. Okey, kuprum pula Cu2+ jadi Cu. Apa dia buat? Dia mengalami proses penurunan sebab dia ejen pengoksidaan tambah 2E lah di sebelah kiri dia. Okey. So ini persamaan setengah dia. Pemerhatian. Okey, pemerhatian pula. Ini senang sajalah. Kepingan zinc menipis. Okey. Ini yang di sebelah sini warna larutan lah. Disebab dia larutan kan. Warna larutan Cu2+ warna biru. Bertukar kepada kuprum tidak berwarna. Warna larutan daripada biru kepada tidak berwarna. Sebab dia jadi zinc. Mula-mula ion kuprum sulfat. Lepas tu jadi zinc sulfat. Jadi larutan tu jadi tidak berwarna. Okey. So selesai yang itu. Untuk contoh yang pertama. Boleh lagi ada contoh lagi dalam tindak balas dalam muka surat 12 modul awak. Ya, muka surat 12 modul. Boleh tengok. Contoh ada di situ lagi satu. Pemerhatian dah ada, cikgu dah buat. Persamaan ion pun cikgu dah buat. Persamaan setengah untuk pengoksidaan, setengah untuk penurunan. Persamaan ion kita gabungkan dua-dua. Persamaan ion gabungkan dua-dua. Buang saja 2 elektron ni. Cikgu ubah color lagi. Satu. Okay, kita buang 2 ni dengan 2 ni. Ni dah boleh buang. So, kiri-kiri, kanan-kanan itu adalah persamaan ion. Bahan yang dioksida maksudnya bahan yang mengalami proses pengoksidaan. Jadi, siapa yang dioksida mengalami pengoksidaan adalah zinc lah. Zinc. And then bahan yang diturunkan yang mengalami proses penurunan adalah ion kuprum. Bukan kuprum ya. Ion kuprum. Kena ingat tu, kena sebut betul-betul. Ion kuprum. Perubahan nombor pengoksidaan. So itu tak ada masalah lah. Itu simple saja. Okey.
So, cikgu tengok. Okey, 19 minit cikgu rasa cukup takat tu dulu sebab kita dah bagi 2. Ada satu lagi tindak balas redox yang cikgu akan explain untuk kelas yang akan datang. Okey, itu sahaja. Alright. Jadi kita akan sambung lagi untuk kelas yang akan datang. Jadi awak akan buat sehingga muka surat 12 sahaja, ya. Buat sampai muka surat 12. Sebenarnya sikit je lagi tindak balas redox yang keempat ni. Mungkin cikgu akan buat di luar daripada waktu kelas kita lah. Ya, kelas kita lambat lagi, minggu depan satu lagi kan. Jadi mungkin cikgu akan tambahkan satu, cikgu akan selitkan video pendek saja. Tak sampai pun 10 minit kita terangkan tentang tindak balas redox yang keempat. Ya, tapi awak siapkan dulu sampai muka surat 12 dulu. Okey, itu saja. Terima kasih semua sebab awak menonton video ni, cikgu harap, ya, sebab ini sahaja ruang yang kita ada untuk kita berkomunikasi secara maya lah. Boleh buat Google Meet tapi mungkin kehadiran kita tak berapa baik lah. Jadi simple begini, semua orang dapat, semua orang ada masa sendiri lah. Awak guna masa sendiri, awak tengok and then awak cuba fahamkan, ya, dengan teliti. Okey, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.